Okey, ini antara tema penting BM SPM KSSM untuk karangan bahagian A, bahagian B, juga untuk ujian bertutur kamu. Okey. Dan semua perkara ni, tema ini ada dalam buku teks kamu. Okey, ada dalam buku teks. Jadi mesti dikuasai. Kalau kamu nak tahu apa silibus BM SPM KSSM, inilah silibusnya. Terutamanya untuk karangan dan ujian bertutur. Kamu kena tahu semua perkara di sini supaya kamu dapat menjawab soalan penulisan dan juga dalam ujian lisan nanti. Okey, kita akan ambil salah satu tema di sini dan kita akan buat mnemonik hari ini. Kita perhatikan bagaimana kita boleh buat teknik mnemonik untuk salah satu topik yang begitu penting, ramalan hangat untuk tahun ini ya. Kamu kena tahu ini topik baharulah, tak macam PT3. PT3 kamu selalu membuat topik-topik yang biasa macam co-curriculum, peranan ibu bapa dan sebagainya. Tapi dalam KSSM topik dia lain sikitlah. Okey, hari ini kita akan tumpukan pada pertanian, penternakan dan perikanan. 3 bidang ni penting. Masalahnya kebanyakan pelajar tak ada idea tentang bidang ini. Dia yang lain dia boleh jawab. Tapi sampai pertanian, almost, I've tried the class this week, almost zero knowledge. They don't know anything about pertanian. So I have to give you this knowledge. Okay, saya akan tunjukkan beberapa image kepada kamu untuk kamu faham, merangsang minda kamu untuk berfikir apa yang ada dalam bidang ini dan apakah kepentingan bidang ini dan apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan bidang-bidang ini. Okay, tengok, ini adalah penternakan lembu. Penternakan, okey. Penternakan lembu secara kecil-kecilan. Ada juga penternakan lembu yang secara besar-besaran. Penternakan kambing, daging lembu, daging kambing merupakan makanan utama masyarakat Malaysia. Jadi dia perlu dihasilkan, perlu diternak. Ayam lagilah banyak. Dulu kecoh harga ayam naik, orang tak nak beli ayam pun tak boleh. So this is your KFC lah. Basically this is your KFC, okay? Jadi ayam diternak secara besar-besaran. Ada juga penternakan ikan, ikan air tawar yang diternak, yang diberi makan di sini, dan apabila dah besar ikan itu dijual. Juga ada penangkapan ikan secara kecil-kecilan oleh nelayan-nelayan dengan bot-bot yang kecil. Mereka biasanya tangkap ikan di sungai atau di pesisir pantai. Ya. Mereka tak masuk ke laut dalam. Nak masuk laut dalam, mesti kena ada teknologi yang lebih tinggi untuk menangkap ikan, bot yang lebih besar. Itulah teknologi yang digunakan oleh negara-negara yang maju seperti Jepun. Okey, dalam penangkapan ikan, bidang penangkapan ikan, perikanan Jepun sangat maju. Ini teknologinya, okey, ada penangkapan yang dia memberi laluan untuk ikan-ikan kecil itu dia boleh lari, ya, dia boleh keluar lah. Yang tangkap ikan yang besar sajalah, ada yang tak boleh keluar lah, tersangkut. Okey, jadi ada memberi kesan, memang aktiviti perikanan memberi kesan pada hidupan laut, hidupan akuatik kalau dibuat dengan terlalu banyak. Okey, terlalu banyak memang memberi kesan. Okey, kita ada pertanian, penanaman padi. Penanaman padi, ini penanaman padi secara besar-besaran di China. Kita ada penanaman padi ini di India. Kamu tengok gambar pun tahu, ini penanaman padi di India. India menggunakan human resource. Teknologi dia kurang sebab rakyat banyak, rakyat memerlukan peluang pekerjaan. Jadi teknologi sengaja diturunkan supaya orang boleh dapat kerja. Semua orang boleh cari makan, boleh hidup. Pertanian hari ini tidak bebas daripada kemajuan teknologi. Pelbagai jentera pertanian digunakan untuk memudahkan kerja membajak, menanam, menuai. Okey, macam-macam lah. Okey, semuanya ada jentera-jentera. Dan penanaman padi contohnya memerlukan kawasan yang amat luas. Amat luas. You tak ada tanah, tak bolehlah buat kerja ni. Okey. Tanah yang amat luas, kalau kamu pergi ke Alusta, dari Gurun sampai ke Alusta perjalanan, kamu boleh tengok di sebelah kiri kanan, kiri kanan penanaman padi. Hijau saja dari Gurun sampai ke Alusta, kamu boleh tengok. Apabila menghampiri Alusta, lagilah banyak ladang sawah padi yang dapat dilihat.
Okay, ini world's top 10 rice producing countries in million tons. Number one China tau. China pengeluar utama rice. Okay, beras. Walaupun kita selalu anggap China ni dia maju dalam perindustrian, tapi pertanian dia tidak biarkan, dia juga maju. Second is India. China dan India masing-masing mempunyai penduduk lebih 1 billion, 1.3 billion people. So they need lots of makanan. Indonesia, negara jiran kita, Malaysia tak ada dalam list ini. We are not in the top 10. Kita banyak mengimport beras dari Thailand, India dan negara-negara lain. Inilah kepentingan sektor pertanian. Pertanian ini makanan. Okay? Kalau tak ada makanan macam mana? Jadi kita kena terus memberikan tumpuan pada bidang pertanian, sebab itulah dalam buku teks kamu pun ada tema tentang pertanian, penternakan dan perikanan. Betapa majunya kita sekalipun, kita perlukan makanan yang berterusan. We must be able to sustain. Okay, kalau negara lain tak nak jual pun, kita mesti boleh bagi makanan kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia ini. Okey, penanaman seterusnya, penanaman teh. Kita juga terkenal dengan penanaman teh. Penanaman teh di Cameron Highlands juga berperanan sebagai satu sektor agro pelancongan. Agro maknanya agriculture jadi tarikan pelancong. Okey. Dia tanam teh, itu pertanian. Tapi penanaman teh itu sendiri menarik perhatian masyarakat untuk mengunjungi Cameron Highlands, mengambil gambar, duduk di sana, minum teh dan sebagainya. Inilah pertanian. Pertanian biasanya melibatkan kawasan yang amat luas. Okey, saya pernah pergi ladang kawan saya. Jalan dari sini sampai sini. Okey, ini bukan gambar sebenarlah. You akan berpeluh lah. You akan jadi letih. You can't even walk back, you know. Very physical. Very, very physical. Okey, dia gunakan semua pekerja asing. Mereka menggunakan jentera dan sebagainya. Inilah pertanian. So macam mana nak monitor apa yang berlaku kat sini, apa yang berlaku kat sini? Sekarang digunakan teknologi drone. Okay, drone digunakan untuk memantau adakah haiwan perosak, adakah berlaku hakisan tanah, betulkah pertumbuhan pokok-pokok yang ditanam itu. Okay, teknologi semakin digunakan dalam bidang pertanian. Dulu ada traktor saja, tapi sekarang kita ada pelbagai bahan tambahan pada traktor yang boleh membuat pelbagai tugas seperti menyemai, membajak dan juga membaja. Okey, macam-macam boleh dibuat dengan teknologi ini. Juga terdapat smart farming hari ini, pertanian pintar yang menggunakan peralatan seperti iPad saja, applications untuk menguruskan ladang-ladang pertanian. Daripada satu iPad kamu boleh membuat pelbagai pemantauan. Okay? Diagnosis, ejaan salah. Diagnosis of disease also can. Diseases, okay, also can. Water stress, field monitoring using drone, okay. Soil erosion, all kind they just monitor through their iPad. Inilah yang dikenali sebagai petani ultra modern. Lebih sesuai diguna perkataan ultra modern, not modern. The word modern is no longer very modern. Okay, kamu patut guna petani ultra modern yang menggunakan teknologi sepenuhnya untuk memantau hasil-hasil pertanian mereka. Ini drone di MADA. MADA Malaysia lah, Malaysian Agricultural Development Authority ataupun Lembaga Kemajuan Pertanian Malaysia, MADA. MADA sendiri menggunakan drone untuk menyembur racun serangga ataupun untuk bubuk baja, untuk memantau, terutamanya untuk memantau apa yang berlaku, binatang perosak ke yang datang merosakkan tanaman. Jadi kita memerlukan teknologi dalam bidang pertanian hari ini. Kerajaan Malaysia melalui agensinya Kementerian Pertanian dan Asas Tani, Ministry of Agriculture Malaysia ini ingat ini nama ni kamu kena ingat, Kementerian Pertanian dan Asas Tani melancarkan kempen secara besar-besaran, pertanian adalah perniagaan. Di tepi-tepi lebuh raya kamu boleh tengok adanya papan iklan yang besar, papan iklan gergasi yang menunjukkan seorang petani dengan perkataan pertanian adalah perniagaan. Ini tata bahasa salah lah, bukan adalah. Sepatutnya apa ni? Pertanian kata nama. Adalah tak betul. Sepatutnya? Ialah. Okey, sepatutnya ialah.
So pertanian ialah perniagaan. Jadi dia mesti dibuat macam bisnes lah. Agriculture is business. Okay. Pertanian adalah satu perniagaan. Maka sepatutnya dibuat dengan cara yang lebih sistematik. Bukan sekadar teknologi dan pengurusan saja, malah accounts. Petani kena ada accounts. Baru dia boleh minta loan daripada bank. Okay, if you have a ladang, you ada gambar ladang kamu yang elok, gambar yang cantik-cantik yang menunjukkan pertumbuhan hasil pertanian kamu. Lepas tu ada account berapa banyak kamu dapat setiap hari. If you keep a very good track record accounts, you can go to the bank and show them, hey, I got a ladang, I nak luaskan ladang saya nak sewa lebih banyak tanah. Banks will give you loan, okay? There are people who able to get 1 million loan from bank just by having not a very big ladang, because their documents are strong, very strong. Mesti pegawai bank akan datang tengok tau, dia akan melawat ladang kamu. Dia tak akan tengok gambar kamu dan bagi loan. 1 million is not a small money. Okay, they will come and have a look. It's known as physical sighting or something. They will come and have a look. And apabila mereka puas hati dengan dokumen kamu, dengan keadaan ladang kamu itu, maka bank akan memberikan pinjaman supaya kamu boleh memperluas perniagaan ini. Okay? So topik kita hari ini semua salin. Topik kita hari ini ialah pertanian. Okay, dan kita nak gunakan teknik mnemonik untuk mencari seberapa banyak idea yang boleh. Mnemonik maknanya kena tulis topik macam ni. Okay, vertical lah. The whole world writes the topic this way, we write this way. Dan daripada huruf-huruf ini, 9 huruf di sini, kita nak mencari seberapa banyak idea yang boleh, yang berkaitan dengan 2 isu saja pertanian. Kalau keluar dalam exam pertanian, 2 perkara saja penting. Satu, dia akan keluar kepentingan sektor pertanian, dan satu lagi akan keluar langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Langkah maknanya who should do what lah. Peranan siapa lah, kamu kena tulis peranan siapa. Okey, bagi pelajar yang baru, saya boleh tunjukkan idea pertama saya tunjukkan. Okey, ini pertanian, P for pertanian, penternakan, perikanan. Okey, nombor 1 saya nak tunjukkan kepada kamu. P juga untuk peluang pekerjaan, perniagaan dan pelaburan. Dalam bidang ni, kepentingan nombor 1 pertanian ialah pertanian, penternakan dan perikanan ialah mewujudkan peluang pekerjaan, perniagaan dan pelaburan bagi masyarakat Malaysia. Okey, sekarang kamu sambung. Kamu sambung, lengkapkan mnemonik ini. Ingat, tumpukan 2 perkara. 1 kepentingan, 1 lagi langkah-langkah. Dan kamu nak tambah dengan peribahasa, simpulan bahasa, statistik, whatever can. Jadi kita guna 1 muka surat ini untuk membuat persiapan untuk 1 topik. 1 tema ni 1 muka surat je. Everything will be there in 1 page. Okay? So teruskan, saya bagi kamu 5 minit, teruskan cari idea anda untuk pertanian, penternakan dan perikanan.